Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan juga berkongsi persediaan untuk tahun 2021 ni. Kerana apa? Saya yakin sebagai safety and health practitioner, kepada mereka-mereka yang mengamalkan safety dan juga OYK, kita kena lebih bersedia, kita kena orang kata lebih berilmu, dan juga kita kena juga menyediakan diri kita untuk 2021 ni. Kerana apa? 2021 ni adalah tahun yang amat mencabar dan amat penting untuk safety and health practitioner, kerana ia merupakan tahun di mana kesihatan menjadi topik utama. Kerana kedatangan COVID-19 betul-betul menguji wibawa kita, menguji orang kata kita function sebagai safety health practitioner, dan juga seterusnya ia juga memberi peluang kepada majikan untuk melihat bahawa safety and health ni adalah sesuatu yang penting. Kerana apa? Kalau kata safety and health ni tidak diuruskan dengan betul, ia boleh menyebabkan maybe kematian pekerja, kehilangan pekerja. Dan juga kita tak boleh elakkan juga kemungkinan tempat kerja tu boleh di seal atau sebagainya. Kerana apa? Kita kena faham dalam situasi sekarang ini, skill dan juga knowledge safety practitioner perlu dipertingkatkan. Kita kena faham juga nilai-nilai tertentu yang kita kena letakkan dan kena bina dalam diri kita. Dan kita kena juga bersedia untuk merubah diri kita dan merubah orang lain dan juga merubah organisasi kita supaya keselamatan dan kesihatan lebih dipandang penting lagi. Saya yakin dengan safety officer, safety practitioner, triple S, OYK yang lebih berpengetahuan, yang lebih orang kata berilmu, ia akan membawa kepada satu taraf safety yang berbeza. Tinggalkan masa di mana kita komplain majikan kemungkinan tak support. Tepikan masa di mana kemungkinan pekerja tak nak follow SOP ataupun prosedur. Tepikan juga masa perception kita terhadap maybe orang tak pandang safety and health ni. Tapi sekarang adalah masa kita untuk menguatkan diri kita, untuk meletakkan safety and health pada tempat yang sewajarnya. Kerana apa? Kita sebagai orang yang kompeten, mereka yang sebagai orang yang kompeten, mereka yang sebagai orang yang dihormati, kononnya ada ilmu tentang safety ni, kita mesti balik semula kepada asas safety. Kita mula kena letak balik kepada keperluan safety itu bagaimana. That's why malam ni saya nak share salah satu quote yang saya share dalam saya punya page. Okay? Dan salah satu juga quote yang saya share dalam kita punya perjalanan dalam safety ni, dan saya galakkan juga student-student saya take this particular quote. Okay, apa dia? Bukan tugas kita nak go around dan cari salah orang. Tinggalkan masa kita pergi around dan maybe cari mana orang yang tak pakai PPE, mana yang tak follow. Tinggalkan masa kita yang kena buat PTW, kita yang kena buat investigation kalau ada accident, kita yang akan dipersalahkan all that particular thing. So we have to come back to the basic. Kerana apa? Kerana this particular code. Okay? Cuba baca sama-sama, kita dapatkan orang kata sedikit maklumat daripada kod ni, supaya kita dapat faham. Sebagai safety practitioner, sebagai orang yang terlibat dalam safety, it is not our job to save others. Okay? Kerana apa? Setiap orang bertanggungjawab atas safety masing-masing. Kalau orang tu decide tak nak follow safety procedure, tak nak follow safety punya orang kata PPE dan sebagainya, itu adalah hak mereka. Tapi that's why tanggungjawab kita yang sebesar adalah, it's not our job to save others, but it's our job to convince them to save themselves. So that's why saya selalu tekankan bahawa keselamatan bukan tanggungjawab semua. Keselamatan bukan tanggungjawab sesiapa ataupun orang kata menunding jari ke apa. So sampai masanya kita kena jelas, keselamatan adalah tanggungjawab saya. Tanggungjawab siapa? Saya. Tak kira anda MD, anda GM, anda director, anda maybe worker pun, saya bertanggungjawab. Saya itu yang kita kena convince dan kita kena educate. Dan saya itu juga yang kita kena bantu untuk berubah. Kita kena faham that konsep, tuan-tuan. It's not us to buatkan safety untuk dia orang.
Bukannya masa untuk kita lakukan untuk dia orang. Bukan masanya kita yang bertungkus lumus untuk buatkan untuk mereka. Kenapa? Ada banyak keadaan di mana kalau berlaku kemalangan dekat operation, safety yang kena. Bila berlaku chemical tak label dekat stok, safety yang kena. Berlaku sesuatu perkara dekat asrama pun kadang safety yang kena. So at the end of the day, safety menjadi kambing hitam. Safety menjadi alasan kepada gagalnya sesuatu. Safety menjadi tempat di mana punching bag sekiranya berlaku sesuatu yang tak bagus. Betul? So that's why kita kena faham this particular concept. Kita kena start to turn around. Bagaimana kita boleh turn around? Kita sendiri sebagai safety practitioner, sebagai orang safety, kena faham cara yang betul. Apa yang kita perlu ada, apa 5 pilar, apa tonggak utama yang kita perlu ada untuk safety itu jadi lebih baik. Okay, good. So itu yang kita kena kuatkan. Kita kena balik berasas kenapa dan apa tugas kita. So tugas kita adalah untuk convince mereka, untuk educate mereka, untuk train mereka, untuk pastikan mereka mengambil tanggungjawab itu sendiri. Yes. So, tepikan masa untuk kita banyak komplain. Masa untuk kita, orang kata, memberi alasan kepada mereka. No. Sekarang kita gunakan cara yang betul. Kita gunakan teknik yang betul. Kita gunakan, orang kata, tools dan senjata yang betul. Untuk meletakkan safety pada tempatnya. Itu penting. Okay. So, let us see siapa yang dah ada kat sini ni malam-malam ni. Dan jangan lupa, tolong love, like and share juga. Kerana apa? Saya yakin sebaik-baik manusia orang yang boleh beri manfaat. Dan sebaik-baik manusia orang yang boleh beri manfaat kepada ramai orang. Dan ingat, so saya akan live setiap malam 9.30 untuk kita share. Dalam 15 minit, 20 minit untuk kita share. Bagaimana saya boleh bantu anda. Bagaimana anda boleh bantu profession kita supaya lebih dihormati. Kita bantu safety practitioner kita, tak kira your triple S ke, safety coordinator ke, siapa-siapa pun yang terlibat dalam safety, tolong bangkit. Tolong jadi berani pada 2021 ni. Takkan kita nak kerja buat benda yang sama tapi kita nak result yang berbeza. Benda tak akan berlaku. So kita sendiri kena start berubah. Kita sendiri kena start berani. Kita sendiri kena letak nilai diri kita. So jangan komplain gaji tak cukup, gaji kurang, gaji makin rendah. It's not about the gaji saja. It's about value yang kita bawa kepada organisation. Itu penting. Okay, good. So kita lihat malam ni kita nak kupas kali terakhir untuk the 5 pillar yang besok, dan lepas ni kita akan cover sedikit apa masalah, apa documentation yang safety kena simpan, apa masalah safety dalam segi documentation yang kita kena buat. Itu kita kena share sama-sama nanti. Okay, good. Kita tengok siapa yang dah ada malam ni. Okay, good. Siapa yang ada? Wagner, apa khabar Wagner Tan? Good evening. Okay, Amirul. Okay, how are you today? Excellent, Amirul. Okay, thank you. Kita ada Burhan. Salam Burhan. Apa khabar Cik Burhan kita? Jangan lupa share kat kawan-kawan. Share kat grup-grup lain. Okay. Dan love like kat situ banyak-banyak sikit. Korang ni pun satu juga. Bukan kau yang cakap. Okay, good. So, apa lagi? Burhan ada. Amirul. How are you today? Excellent. That's right. Okay, good. Kita ada Safairul. Okay, good. Kita Safairul ada terbaik. Okay, bagus Safairul. Tolong love and share kat diorang tu. Bagus. Kita ada juga Hai Amirul. Okay, kita ada juga Zul. Apa khabar Zul? Excellent. Okay, Bini, apa khabar orang Sabah kita? So, jangan lupa jemput orang-orang Sabah dan SHO dekat Sabah supaya bangkit 2021 ni. No? Kita nak jadi berani 2021. Kita tak nak lagi profession kita diperkecilkan. Kita tak nak lagi orang pandang sepi terhadap safety officer ni. Kita tak nak lagi orang kata bully safety officer dan safety officer diperkudakan. Faham saya? Kita tak nak benda tu. So, kita nak bangkit supaya orang respect profession kita. So, orang respect tugas kita sebagai safety officer. Dan juga Triple S pun sama juga. Triple S, safety coordinator. Kita dalam satu kapal yang sama. Kita dalam satu profession yang sama. So, jemput kawan-kawan kita yang Triple S tu, yang safety coordinator tu untuk bangkit sama-sama. Dan setiap malam saya akan kongsikan bagaimana cara kita nak bangkit. Bagaimana kita nak jadi berani. Jangan sampai kita dibuli dan juga orang kata diperkudakan oleh majikan. Faham saya? So, kita kena sedar. So, that's why kita kena belajar ilmu baru. Okay, good. So, siapa ada lagi? Amirul ada. Ya, bagus. Syami ada. Apa khabar, Syami? Okay, good. Arif, apa khabar, Arif? Sihat, Nazli. Nazli kita apa khabar? Okay, so what happened is, pada malam ni, saya nak share dan nak berkongsi tentang the 5 pillar. Okay, siapa yang belum dapat buku 5 pillar tu, tolong bagi tahu, tolong tulis nama anda dan dapatkan. So, insyaAllah kita akan blast dan bagi anda buku the 5 pillar tu, supaya anda tahu pada tahun ni,
Apa perkara yang anda kena perbetulkan? Apa perkara yang anda kuatkan? Apa perkara yang anda kena lakukan untuk jadi seorang safety practitioner, safety officer, triple S, site safety supervisor, safety coordinator, hygiene technician, betul? Maybe OHD pun, betul? Dan pengapit CHRA ke, betul? Mereka-mereka yang tergolong dalam OYK untuk jadi lebih berani. Kita kena berani berkata benar. Kenapa? Bila kita berkata benar, baru kita dapat earn the respect. Penting benda tu. Kerana apa? Respect tidak boleh diberi. Respect bukannya kita pinjam. Respect adalah sesuatu yang kita earn. Apa dah? Yang kita earn. So kita kena faham. Dan is earned from telling the truth. Berkata benar. Sampai masa di mana kita jangan lagi nak main magic-magic. Betul? On that part. So tinggalkanlah attitude lama tu. Tinggallah attitude zaman dinosaur tu. Faham Sam? So we have to know and organize. Apa tugas safety practitioner sebenarnya? Apa yang perlu ada dalam safety practitioner supaya kita lebih baik? Apa yang kita perlu bina supaya safety itu dihormati? Faham saya? So, kenapa? Macam saya bagi share, safety adalah profession kita. So, we have to protect and uplift our profession. So, siapa-siapa dalam bidang safety, kita kena take care of our profession kerana we are representation of our profession. Itu kena faham. Okay? So, therefore, takkan kita asyik nak diperkudakan department lain je, betul? Dan kita kena strategi baru. Ni tahun 2021 ni, dengan COVID lagi, dengan macam-macam lagi, takkan kita nak still dekat dalam kepompong yang sama. On that part. Okay, so that's why pada malam ni saya akan share apa tonggak kita yang kedua. Apa pillar yang kedua yang safety practitioner kena ada supaya kita dihormati. Apa yang kita perlu terapkan supaya safety dan health ni menjadi sesuatu yang dihargai oleh setiap organisasi. That's why kita kena letakkan pada teras yang betul. Okay, so let me share with you. Apa dia tonggak yang kedua? Okay, so let us share. So malam ni kita akan share tonggak yang kedua dalam menjadi excellent safety and practitioner. So that's why we have to understand apa perkara yang menjadi tonggak kedua kita yang kita kena tahu. Dan at the end of the day, kita akan perbaiki benda tersebut supaya kita boleh dapat lakukan dengan lebih baik. Okay, so before we go further, let me share with you apa prakata untuk tonggak yang kedua ni. Okay, so tonggak yang kedua adalah setiap orang memerlukan kenderaan. Setiap organisasi memerlukan, setiap orang nak pergi pasar, nak pergi ke tempat kerja, kalau kita nak pergi ke mana-mana pun, kita kena ada kenderaan, betul? So therefore, bila kita perlukan kenderaan, dalam organisasi pun, safety pun perlukan kenderaan juga. So that's why we have to understand. So this is the concept. Setiap orang memerlukan kenderaan untuk bergerak daripada A ke B. Begitu juga dengan program keselamatan dan kesihatan. So apa kenderaan OSHA di organisasi? Kenderaan yang sebenar adalah ISO 45001. Kenapa? ISO 45001 adalah vehicle untuk penambahbaikan dalam pengurusan safety. Kita kena faham benda tu. Kenapa? Kita nak pergi pasar pun nak kena ada kenderaan. Kita nak pergi kerja pun nak kena ada kenderaan. Dalam organisasi, apa kenderaan yang kita perlu tahu untuk bawa safety organisasi dengan lebih baik? Apa dia? ISO 45000. Tapi dengan syarat, kita kena belajar 45000 dengan betul. Kita kena belajar ISO 45000, kena deploy dengan betul. ISO 45000 kena diletakkan pada tempat yang betul dan dilakukan dengan betul. Kalau tidak, ia akan menjadi burden dan menjadi sesuatu yang menyusahkan safety officer. Kalau kita tak letak dengan betul. So that's why, kita kena faham, kita kena letakkan safety pada tempat yang betul. Kita kena pastikan juga, okay, ia dalam keadaan yang betul. So therefore at the end of the day, apa yang kita lakukan dan apa yang kita bina dalam organisasi akan lebih baik. Kerana apa? Kalau kita tak letakkan sistem tu dengan betul, akhirnya sistem tu akan menjadi burden kepada safety. Akhirnya sistem akan menjadi sesuatu yang menyusahkan safety. Asal audit saja, safety yang kena menghadap. Asal audit aja, safety yang kena buat. Asal menghadap aja, NCR aja, safety yang kena orang kata NCR. Which is not right. Sampai masa untuk kita belajar sistem yang betul. Contoh dia adalah keperluan dalam 45 untuk pastikan safety and health integrate dengan business process. Tetapi apa yang berlaku?
Semua safety yang buat. Asal audit, safety yang menghadap. Asal chemical store, safety yang berlaku. No. Sampai masanya untuk anda delegate. Apa dia punya weight? Tulis kat situ. Share, delegate. Faham tak? Kita kena delegate untuk pastikan setiap orang menjalankan tugas mereka dengan betul. Sampai masa untuk anda bagi tahu pada HOD, kepada supervisor, kepada manager, kepada top management, enough is enough. It's time for them to take ownership of their own safety. Mana kalau kata audit chemical store, biar chemical store punya orang yang responsible. Biar mereka yang ada dalam jabatan store tu yang bertanggungjawab. Dan sekiranya berlaku kecemasan, mereka yang kena bertanggungjawab pada area mereka. Primary accident punya report, dia yang kena buat. Bukannya safety. So that's why we have to understand that concept. So that's why belajar ISO 45 dengan betul. So that's why dalam tonggak yang kedua yang saya kongsikan dalam orang kata apa the five pillar. Kita kena faham tonggak yang kedua. Yang amat penting untuk memastikan kita sentiasa mempunyai sistem dan kenderaan untuk bawa kita ke level yang seterusnya dalam safety adalah ISO 45000. Okay. So ini tonggak yang kedua. Dia panggil apa? ISO 45000, sistem pengurusan ISO 45000. Dan ia kena dipelajari dengan betul. Masalah dia, saya minta maaf tuan-tuan ada setengah-setengah orang kata konsultan ke, trainer ke, buat ajaran sesat. Apa maksud saya ajaran sesat? Dia bagi tahu OSHA dengan 45 tak banyak beza. Tacap-tacap je. Aku tacap kepala kau ni baru tahu. ISO 45 dengan OSHA tuan-tuan banyak beza dia. ISO 45 dengan OSHA banyak elemen-elemen yang berbeza. ISO 45 dengan OSHA ada banyak advanced elemen yang kita kena deploy dengan betul. Okay, itu kita kena faham. Dan kalau kita tak deploy 45 dengan betul, cuma tacap-tacap daripada OSHA, then kita akan ada dalam keadaan yang still diperkudakan oleh department lain. So we have to understand, dia akan lebih susah lagi. Kerana apa? Ada banyak perkara yang kita kena tanggung on behalf of the department. So we have to understand that concept. Okay. So therefore, we have to understand bagaimana nak deploy ISO 45000 dengan betul. Kita kena tahu bagaimana nak deploy the 45000 dengan tepat. Kerana apa? Bila kita buat sesuatu tu dengan betul dan tepat, baru dianya ada manfaat. Bila kita buat sesuatu tu dengan orang kata betul, baru ianya boleh memberi orang kata empowerment yang benar. So we have to understand that concept. Kalau tidak, selama-lamanya ia akan menyusahkan anda. Selama-lamanya dia akan menjadi beban kepada anda. Asyik-asyik safety yang kena, asyik-asyik safety department yang kena. So that's why we have to understand the ISO 45000 meletakkan ownership of safety kepada business owner. That's why role responsibility kena diberi kepada setiap individu dalam organisation. Dari appointment letter sendiri lagi, daripada appointment dia bekerja lagi, kita dah masukkan elemen safety tu. Di samping itu juga kita nak setiap orang, setiap jabatan, setiap HOD, setiap manager bertanggungjawab atas safety dalam organisasi mereka. Itu kita kena faham. So that's why kita ada dua kat sini. Satu organisasi yang ada ISO dan organisasi yang tak ada. Kalau yang ada, bagus. Masa untuk anda gunakan dan upgrade dan jadikan platform tu dengan betul. Kalau vehicle tu tidak lengkap dan tak dibuat dengan betul, itu yang menyebabkan safety makin suffer. Makin menyusahkan lagi ada. So that's why kita kena deploy vehicle dengan betul, dengan tepat. Dan kita kena ada perubahan dari segi minda, pemikiran kita. Kerana apa? ISO 45 is a vehicle for improvement. Dan orang tanya kata, Encik Fakrul, majikan saya tak nak pergi ISO. Encik Fakrul, company saya tak nak pergi ISO 45. Tuan-tuan, bukan masalah company tu nak pergi ISO 45 atau tidak. Yang paling penting dan saya selalu tekankan adalah rujukan safety practitioner tu mesti pada ISO 45. Kerana apa? Apa rujukan kita untuk ada safe system of work? Takkan kita nak copy je senior, takkan kita nak copy je dari company lain, kita nak copy je daripada orang lain. No. It's about time for us to learn apa dia framework safe system of work yang kita nak refer. Sama ada certificate atau tidak, itu kedua. Sama ada management nak atau tidak, itu yang kedua. Yang paling penting, safety practitioners ni kena tahu rujukan anda untuk safe system of work, membina sistem keselamatan di tempat kerja adalah berdasar 45. That's it. Itu yang kita tahu. That's why kenapa kita kena gunakan vehicle dan kenderaan ni dengan betul. Dan ISO 450 is a vehicle for safety and health improvement.
Dia bukan untuk organisation dulu, ia adalah tools dan kenderaan yang digunakan oleh safety practitioner untuk pastikan keselamatan di tempat kerja dengan lebih baik. So that's why tunggak yang kedua, tiang seri yang kedua, pilar yang kedua adalah ISO 45000 ataupun management system. Kan dengan management system, anda boleh menguruskan seorang, 2 orang, 1000 orang, 2000 orang dan berapa ramai orang pun. Tapi dengan syarat anda deploy sistem dengan betul. Jangan lagi buat magic. Jangan lagi swipe under the carpet. Jangan lagi anda jadi tunggangan department-department lain untuk buat safety. We have to understand that concept. Masa untuk kita berani, masa untuk kita letakkan safety pada asasnya. Kerana apa? Keselamatan, tanggungjawab saya. Keselamatan, tanggungjawab anda. Dan keselamatan, tanggungjawab kita semua. Okay? So that's why we have to understand. Kita dah cover pilar yang kedua. Dan esok kita akan cover pilar yang ketiga, keempat dan kelima yang amat penting sebagai safety practitioner, menguatkan diri kita. Menguatkan asas kita. Menguatkan pilar kita supaya kita boleh menjadi lebih berani dan lebih cemerlang dalam melaksanakan safety di tempat kerja. Kita tak nak lagi dibuli, kita tak nak lagi dijentik-jentik, kita tak nak lagi diperkudakan. Faham saya? So bangkit dan bantu saya untuk bantu anda. Okay? So insyaAllah pada hujung bulan ni kita akan ada ISO 45000 Documentation with Impact, di mana anda akan belajar apa dokumen yang penting yang perlu safety practitioner simpan. Apa dokumen yang safety practitioner kena ada. Apa dokumen yang safety practitioner kena sediakan. Sama ada untuk audit atau bukan audit, atau sepanjang safety and health dilaksanakan dalam organisasi anda. Kena tahu benda tu. Ini tak, kau tahu kopi daripada yang lama, kopi belajar daripada senior, simpan benda tu. No. Dokumen mesti memberi nilai pada organisasi. So that's why hujung bulan ni kita akan ada Documentation with Impact, di mana anda akan belajar apa dokumen yang safety kena simpan. Apa dokumen yang safety kena adakan. Bukan setakat kita copy paste, lepas tu photo state dan simpan. No. Dokumen mesti add value. Nanti kita akan share. So pada hujung bulan ni, jangan lupa kita ada ADI, di mana anda akan belajar bagaimana untuk menjadi dan belajar apa dokumen yang safety perlu simpan. Apa dokumen yang safety kena orang kata maintain. Supaya kita akan tahu dan kita boleh jelaskan. Maknanya safety adalah sesuatu yang berkaitan dengan dokumen yang kita kena maintain. Okay? So insyaAllah kita jumpa malam esok. Kita belajar 3 pilar lagi. Apa dia pilar yang seterusnya, supaya kita dapat boleh jadi ISO, kita boleh jadi safety practitioner yang cemerlang. Okay? So, jumpa malam esok. Okay? Stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, bye.